Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah ialah nama tempat di antara Mekah dengan Jeddah. Hari ini orang pergi buat umrah di situ. Tempat berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Di bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil peluang di bulan haji itu mengerahkan para sahabat bersedia untuk ke Mekah kerana menunaikan ibadat di tanah mulia itu setelah beberapa tahun mereka dihalang kerana permusuhan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah yang berkuasa di tanah haram yang mulia itu. Nabi yang berhijrah ke Madinah sangat rindu pada tanah airnya Mekah, termasuk sahabat-sahabat kalangan muhajirin. Sangat rindu kepada Mekah. Nak masuk tak boleh kerana dikuasai oleh orang-orang kafir musyrikin. Bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Nabi membuat keputusan untuk pergi ke Mekah. Langkah ini diambil memandangkan perkembangan Islam yang pesat di kalangan kabilah-kabilah Arab. Sama ada mereka masuk Islam secara benar-benar beriman atau berpura-pura kerana takut. Tahun ke-6 Hijrah ni banyak kabilah yang sudah masuk Islam. Sama ada ikhlas ataupun masuk Islam kerana takut. Di samping perkara Islam diketahui oleh masyarakat Arab seluruhnya dan menyebabkan timbulnya keraguan terhadap agama menyembah berhala. Keadaan ini mengamankan negara Islam daripada gangguan kabilah-kabilah Arab yang kelihatan berani, kecuali Yahudi Khaybar. Manakala Quraisy di Mekah pula masih terus menunjukkan sikap bermusuh. Masa itu negara Islam sudah menunjukkan kehebatannya. Kabilah-kabilah Arab banyak yang geruna pada Islam dan kerajaannya, kecuali dua tempat yang masih tajam permusuhannya. Yang pertama, Khaybar dikuasai oleh orang Yahudi dan Mekah dikuasai oleh orang musyrikin. Maka tindakan utama di peringkat ini ialah menghilangkan pengaruh Quraisy dan kekuatan mereka bagi meletakkan penyebaran Islam lebih terjamin daripada gangguan-gangguan. Maka perlu diuji sejauh manakah sikap mereka sekarang. Adakah ingin meneruskan peperangan dengan menghalang orang ke Mekah, dengan ini memberi kekuatan hujah golongan beriman. Mekah adalah negeri yang aman, diisytiharkan oleh Ibrahim AS. Mengikut adat di zaman jahiliyah, tak boleh halang orang nak pergi ke Mekah. Maka Nabi mengambil langkah untuk menunjukkan kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, menguji mereka sejauh mana permusuhan mereka terhadap Islam. Rasulullah SAW juga telah bermimpi memasuki Mekah bersama para sahabat radhiyallahu anhum, memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah, bertawaf dan berumrah. Di antara mereka ada yang bercukur kepala dan ada yang bergunting. Mimpi seorang Rasul itu adalah wahyu dan mimpi benar. Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya, maka alangkah bergembiranya mereka dengan menyangka bahawa mereka berjaya masuk ke Mekah pada tahun ini juga. Nabi menceritakan dia bermimpi masuk ke Mekah dengan sahabat-sahabat dia.
dan bertahalul. Ada yang cukur kepala. Mimpi buat umrah. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah. Macam mimpi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih anaknya, kemudian dinasahkan oleh Allah. Mimpi Nabi tak boleh sama dengan mimpi orang lain. Di mana ruh Nabi tak boleh ditembusi oleh tipu daya syaitan dengan mudah. Bila Nabi bermimpi masuk Mekah, beritahu ke sahabat yang beriman, percaya pada Rasulnya, percaya pada Allah, ini mimpi yang benar, mesti berlaku. Rasulullah SAW keluar bersama-sama dengan angkatan yang berjumlah 1,400 orang. Setengah ulama menyatakan 1,500 orang. Bersamanya Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan menyerahkan urusan Madinah di masa ketiadaannya kepada Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Maktum, atau mengikut satu riwayat yang lain Numailah Al-Laitsi. Nabi buat keputusan pergi ke Mekah, diikuti oleh 1,400. Satu riwayat kata 1,500 orang sahabat. Nabi dan isteri dia Ummu Salamah radhiyallahu anha ikut sekali. Dan Nabi mewakilkan pemerintahan Mekah pada Abdullah bin Maktum, sahabat yang buta, yang terkenal, turun wahyu abasa wa tawalla. Mengikut riwayat yang lain, Numailah Al-Laitsi ditugaskan menjadi amir di Mekah. Mereka keluar dengan tidak membawa senjata untuk berperang, tetapi membawa senjata biasa dalam perjalanan, iaitu pedang yang diletakkan di dalam sarungnya, dan mereka berihram untuk mengerjakan umrah dan mengisytiharkan tujuannya bukan untuk berperang. Walaupun demikian, langkah-langkah keselamatan perlu juga diambil. Di antaranya menghantar pengintip dari kalangan kabilah Khuza'ah. Nabi memerintah sahabat dia bawa senjata ringan saja. Pedang dalam sarung, bukan senjata untuk berperang, tidak ada panah. Senjata untuk jaga diri, masing-masing senjata kecil saja. Walaupun Nabi berjaga-jaga dengan menghantar pengintip daripada kabilah Khuza'ah. Khuza'ah ialah kabilah Arab yang rapat dengan anak beranak Nabi SAW sejak zaman belum jadi Rasul lagi. Dengan datuk nenek dia, Khuza'ah ni. Apabila mereka sampai di Asfahan, nama tempat, tiba-tiba mereka diberitahu bahawa orang-orang musyrikin Mekah berusaha untuk menghalang mereka menunaikan ibadat di tanah haram, walaupun dengan menggunakan kekerasan. Tiba-tiba dapat maklumat Quraisy akan menghalang dengan menggunakan kekerasan. Maka Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengemukakan pendapatnya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Saya berpendapat bahawa tujuan kedatangan kita bukanlah untuk berperang, tetapi untuk mengerjakan umrah. Sekiranya mereka menghalang, maka kita memerangi mereka, kata Abu Bakar. Kita masuk juga ke Mekah, kalau mereka halang, kita lawan, walaupun dengan pedang, kata Abu Bakar. Usaha menghalang. Adapun pemimpin musyrikin pula, pemimpin kafir Mekah, apabila mendengar berita keluarnya Rasulullah SAW dari Madinah untuk datang ke Mekah, mereka mengadakan mesyuarat tergempar. Mereka mengambil keputusan bahawa rombongan itu mestilah dihalang daripada masuk ke Mekah dengan apa cara yang mesti dilakukan. Mereka buat keputusan mesti sekat yang benda masuk. Di antaranya mereka menyediakan satu pasukan tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid, seorang panglima yang handal, yang masih kafir lagi.
tak masuk Islam lagi. Yang tersedia seramai 200 orang menunggu di tempat bernama Qira'ul Ghamim yang menjadi jalan utama menuju ke Mekah pada zaman itu. Berita adanya pasukan musuh disampaikan dengan segera oleh pihak pengintip kepada Rasulullah SAW, dan mereka dapat mengetahui bahawa pihak musuh melalui jalan Zitwa. Dalam Zitwa, musuh ada di situ. Khalid telah gagal menghalang secara mengejut kerana gerakan tenteranya diketahui oleh rombongan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bertindak ketika Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum bersembahyang asar. Mereka buat keputusan nak serang bila Nabi sembahyang asar. Apabila sampai masa rokok dan sujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum cara-cara sembahyang ketika kecemasan salat khauf kepada Rasulullah SAW, maka hilanglah peluang mereka untuk menyerang. Di masa itu turunnya ayat Quran menyatakan bagaimana sembahyang di masa perang yang terkenal, iaitu membagikan pasukan yang rokok, pasukan yang tak rokok lagi. Yang hak ni rokok, hak ni bangun. Itu satu cara. Satu cara lagi ialah dibuat pasukan yang pertama sembahyang, habis rakaat yang pertama niat mufarakah, segerakan sembahyang, mengawal, mari yang kedua sambung rakaat yang kedua, bahagian yang kedua, kerana mereka musafir. Seterusnya Rasulullah SAW memerintah rombongannya mengambil jalan lain daripada biasa supaya tidak tersemprot dengan musuh, dan membuktikan kedatangan mereka bukan untuk berperang. Nabi memerintah sahabat dia berpusing, jalan yang lain, jangan lalu ke jalan musuh tunggu, supaya tidak bertempur. Sehinggalah mereka sampai di suatu tempat bernama Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah. Di situ terdapat takungan air yang sedikit, dan orang ramai menggunakannya dengan tidak mengambil kira sedikit air itu, sehingga menyebabkan kehabisan air. Airnya sikit. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mencabut sebilah anak panahnya dan memberi kepada mereka supaya memanahkannya ke dalam tempat air itu. Tiba-tiba air pun bertambah dan mereka semua menggunakannya. Berlaku mukjizat. Mukjizat. Suruh panah tempat air itu, keluar mata air. Jadi bertambah air. Orang tengah. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW seorang yang bernama Budail bin Warqa al-Khuzai bersama-sama beberapa orang lagi dari kalangan Bani Khuza'ah yang datang dari Tihamah. Budail bertanyakan Rasulullah SAW, apakah tujuan kedatangannya? Budail tanya, Khuza'ah ni ialah kabilah yang baik dengan Nabi. Rasulullah SAW memberitahunya bahawa tujuan kedatangannya bukan untuk berperang, tetapi untuk mengunjungi Kaabah dan memuliakannya dengan beribadat kepada Allah. Dan biarlah kami memasuki Mekah seperti orang-orang lain, tetapi orang-orang musyrikin Mekah dahgakan darah dan mahukan peperangan. Kalau itulah yang mereka mahu, maka kami bersedia untuk melakukannya. Kalau mereka nak perang, kata Nabi, kami sanggup. Budail berkata, biarlah aku memberitahu mereka tujuan kedatangan kamu itu. Budail nak jadi orang tengah. Biar aku jumpa dengan pemimpin mereka, beritahu bahawa kamu mari bukan berperang. Dia ni tak Islam lagi. Tak Islam. Apabila Budail memberitahu kepada pemimpin musyrikin Mekah akan tujuan kedatangan Rasulullah SAW, berbelah bahagilah pandangan penduduk Mekah. Mereka berbelah bagi sama mereka. Ada yang menyatakan jangan layan, dan yang waras pemikirannya berkata biarlah kita dengar dahulu tujuannya yang sebenar.
Akhirnya mereka bersetuju menghantar utusan, iaitu seorang bernama Mikraz bin Habs. Apabila sampai ke tempatnya, Rasulullah SAW melihatnya, maka ia bersabda, inilah seorang yang tidak boleh dipercayai, kata Nabi. Tak percaya Ustaz ni. Apabila ia datang, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya seperti yang diucapkan kepada Al-Hadis. Kemudian dia pun berkata, Subhanallah, tidak patut sekali-kali mereka dihalang daripada datang ke Baitullah. Lalu dia pulang menemui kawan-kawannya dan menceritakan apa yang ia lihat. Kemudian ia menemui pemimpin Quraisy dan menyatakan kepada mereka adalah tidak patut mereka dihalang daripada datang ke Mekah. Dia tengok Nabi bersedia dengan sahabat-sahabat dia nak perang, dia pun datang. Tak boleh halang. Benar dia masuk. Akhirnya mereka mengambil keputusan menghantar Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, orang yang dipikirkan pintar berunding. Apabila Urwah datang menemui Rasulullah SAW, ia juga dijawab sebagaimana jawapan yang diberi kepada orang lain. Lalu Urwah pun menyatakan kepada Rasulullah SAW, hai Muhammad, apakah katamu kalaulah berlaku kamu membinasakan kaummu sendiri? Adakah kamu mendengar pernah berlaku di kalangan bangsa Arab ini orang yang membinasakan keluarganya sendiri? Kata Urwah, kalau inilah yang berlaku, nescaya orang ramai akan lari daripadamu. Kalau membuat begini, orang ramai dah ikutmu. Jangan buat begini. Urwah ni nasihat Nabi, jangan serang Mekah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, celaka sungguh awak ini, adakah kami juga akan lari daripadanya? Kami mulai berislam? Tidak sekali-kali. Urwah bertanya, siapakah dia? Lalu diberitahu kepadanya, itulah dia Abu Bakar. Padahal dia sudah mengenalinya, dia kenal dah Abu Bakar, saja awak tak kenal. Kemudian dia bercakap sambil tangannya memegang janggut Rasulullah SAW. Lalu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu memukul tangannya dengan sarung pedang setiap kali dia cuba memegang janggut Rasulullah SAW, dan berkata, jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah. Urwah bertanya, siapakah dia? Lalu diberitahu, itulah Al-Mughirah bin Syu'bah. Padahal Al-Mughirah ialah anak saudaranya sendiri. Dia buat tak kenal. Kemudian Urwah bin Mas'ud pun pulang membawa kegagalan. Tetapi dia memberitahu kepada pimpinan Mekah, demi Allah aku pernah menemui raja-raja Rom, Parsi dan Habasyah. Demi Allah aku tidak lihat raja itu disanjung dengan membesarkannya seperti sahabat-sahabat Muhammad melakukan kepada Muhammad. Demi Allah kalau dia mengeluarkan kahaknya, malaikat kahak itu jatuh ke dalam tapak tangan salah seorang daripada mereka, lalu diletakkan di kulit dan mukanya. Apabila ia menyuruh mereka berlumba-lumba untuk menunaikan suruhannya, apabila ia berwuduk, mereka seperti hendak berperang kerana berebut-rebut untuk mengambil air wuduk. Kalau dia bercakap, semuanya diam. Dan kalau bercakap, mereka merendahkan suara kerana menghormatinya. Dan mereka tidak merenung tajam kepadanya kerana menghormatinya. Dia mengemukakan sesuatu rancangan baik untuk kamu, maka terimalah, kata Urwah. Tetapi pemimpin miskin Quraisy terus berkeras, tak mau terima. Urwah ni masa Fathu Makkah dia masuk Islam. Kita baca kisahnya. Tiba-tiba beberapa pemuda musyrikin membuat perancangan untuk menyerang di waktu malam untuk menghalang usaha damai. Tetapi mereka tiba di tempat perkhemahan tentera Islam seramai 70 hingga 80 orang untuk menyerang. Mereka semua telah ditawan oleh Muhammad bin Maslamah yang mengepalai pasukan kawalan. Tetapi Rasulullah SAW memerintah supaya mereka semua dibebaskan. Mereka datang pasukan, pemuda Mekah datang nak serang, Muhammad bin Maslamah dengan pasukan dia tawan pemuda Mekah dia. Dan Nabi suruh bebaskan.
Bersempena dengan peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya, wa huwa alladhi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an aqtarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hajj ma'kufan an yablugha mahillah. Suratul Fatah ayat 24 hingga 25. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari memasuki Mekah, memasuki Masjidil Haram, dan menghalangi binatang kurban sampai ke tempat penyembelihan. Allah Ta'ala turun ke ayat dalam surah Al-Fatah. Memilih utusan. Kemudian Rasulullah SAW membuat keputusan untuk menghantar utusan ke Mekah untuk menyatakan tujuan kedatangannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Memilih utusan. Kemudian Rasulullah SAW membuat keputusan untuk menghantar utusan ke Mekah. Oleh Nabi yang sudah pakai ihram, dengan sahabat-sahabat dia dihalang oleh tentera musyrikin daripada masuk Mekah. Maka Nabi memilih utusan untuk berunding, bukan berlawan, kerana tujuannya datang ialah untuk umrah, bukan untuk berperang. Untuk menyatakan tujuan kedatangannya lalu dipanggil Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk diutus ke Mekah bagi menemui pemimpin-pemimpin musyrikin. Mula-mula Nabi pilih Sayyidina Umar. Baik Umar pergi berunding. Tiba-tiba Umar mengundurkan diri dengan menegaskan, wahai Rasulullah, sebenarnya tidak ada seorang pun di kalangan Bani Ka'ab yang berada di Mekah itu bersedia untuk marah kalau saya dilakukan sesuatu yang tidak baik. Hantarlah Uthman, keluarganya bersama-samanya, dan dia boleh mencapai tujuan yang dikehendaki. Sayyidina Umar kata, kalau atas saya bergaduh, bukan berunding, bergaduh, tak boleh atas saya tak boleh berunding. Keluarga saya dan orang Mekah ni jadi bala. Pilih Uthman. Uthman ni orangnya lembut, keluarga bersimpati dengan dia, dia boleh berunding. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dipanggil, dan dialah yang diputuskan menjadi utusan. Dipilih Sayyidina Uthman. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, beritahulah kepada mereka bahawa tujuan kedatangan kita bukannya untuk berperang, tetapi untuk beribadah. Ajaklah mereka kepada Islam dan temuilah orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan yang masih berada di Mekah. Berilah kepada mereka perangsang dan berita gembira bahawa Allah pasti akan memenangkan umatnya di Mekah, sehingga tidak takut lagi oleh seseorang pun dengan imannya. Di Mekah masih ada orang beriman yang lemah, yang tak mampu nak berhijrah. Nabi kata, wahai Uthman, menjumpa orang yang tak mampu ni, beri semangat. Islam akan menang, jangan takut. Kemudian beritahu kepada musuh, tujuan kita mari ni nak buat ibadat, bukan nak berperang. Dalam masa yang sama, kalau ada peluang berdakwah, ajak orang masuk Islam. Walaupun berunding, ajak dia terima Islam. Ajak dia terima Islam, ajak berdamai. Yang sudah masuk Islam beri semangat. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bertolak ke Mekah.
apabila sampai di Baldah, orang-orang yang ditemui bertanya, hendak ke mana? Jumpa dengan orang Mekah. Tanya Sayyidina Osman nak ke mana? Dia menjawab, Rasulullah SAW mengutuskan aku untuk menyampaikan tujuan kedatangan kami. Sayyidina Osman apa ceritalah, aku dihantar untuk berunding. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu disambut oleh Abban bin Sa'id bin Al-As dengan dia meletakkan pelana di atas kudanya dan mempersilakan Osman menunggang dan mengiringinya sampai ke Mekah kerana dia keluarga Osman. Dia sediakan kuda dan dia pimpin kuda Sayyidina Osman masuk ke Mekah, dijaga keselamatannya. Lalu dia menyampaikan tujuannya kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, beritahu tujuan kedatangan pemimpin Quraisy. Yang paling besar sekali masa itu Abu Sufyan. Abu Jahal sudah mati dibunuh dalam perang Badar. Mereka mempersilakan Osman tawaf di Mekah. Kerana adat orang pergi Mekah ni di zaman jahiliyah pun, bila masuk Mekah tawaf kudum. Orang jahiliyah pun begitu, walaupun dia kafir. Masuk Mekah tawaf dulu. Dipersilakan Osman tawaf. Ini syariat Ibrahim alaihissalam. Walaupun sembah berhala tapi tawaf. Ini perangai jahiliyah. Mereka benar Sayyidina Osman tawaf. Tapi Osman menjawab, aku tidak mahu tawaf sehingga Rasulullah SAW tawaf terlebih dahulu, kata Sayyidina Osman. Aku tak mahu tawaf sehingga Nabi dia benar masuk. Dan aku tak boleh tawaf sebelum Nabi SAW, kata Osman. Tersebarnya berita Osman radhiyallahu anhu dibunuh. Osman berada dalam masa yang panjang kerana perbincangan yang belum mendapat apa-apa keputusan. Tiba-tiba Sayyidina Osman lambat balik kerana lama berunding, tak ada keputusan. Tetapi kelambatan pulangnya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu sangat membimbangkan para sahabat tentang keselamatannya. Apakah yang dilakukan oleh musyrikin Mekah terhadapnya? Tak tahu. Sehingga tersebarnya berita bahawa Osman telah dibunuh. Tersebar berita angin. Berita angin, bukan berita sungguh. Sayyidina Osman dibunuh. Apabila berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, Baginda SAW bersabda, kita tidak akan pulang sehingga kita menentang mereka, kata Nabi. Sekarang kita berperang. Osman sudah dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat supaya berbai'ah. Berbai'ah, yakni berjanji setia menjual diri, nyawa untuk berperang. Tidak berundur di medan perang. Dan ada pula beberapa orang yang berbai'ah untuk mati. Ada beberapa orang sahabat bukan berbai'ah untuk tak undur, untuk mati. Bersedia untuk mati. Orang yang pertama berbai'ah ialah Abu Sinan Al-Asadi radhiyallahu anhu, dan Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berbai'ah untuk mati sebanyak 3 kali pada peringkat pertama, pertengahan dan akhir. 3 kali bai'ah, bersedia untuk mati. 2 orang sahabat ni bai'ah sungguh ni, bersedia untuk mati, sanggup mati, tak undur. Rasulullah SAW memegang tangannya sendiri dan bersabda, inilah dia tangan Osman. Setelah selesai berbai'ah, tiba-tiba Sayyidina Osman datang dan dia juga menyertai bai'ah itu. Lepas tu congak-congak Sayyidina Osman, siapa? Sayyidina Osman berbai'ah sama. Sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal, malaikat seorang munafik bernama Jad bin Qis, di mana dia tidak menyertai bai'ah itu. Mereka, di mana orang munafik ni nusuk di belakang unta, tak bai'ah. Tapi orang tahu dia tidak bai'ah. Ada seorang. Mereka berbai'ah di bawah pohon kayu, di mana Umar memegang tangan Rasulullah SAW, dan Ma'qud
bin Yasar memegang ranting supaya tidak mengenai Rasulullah SAW. Bersempena dengan bai'ah yang sangat penting ini, Allah berfirman, Allah menurunkan ayat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Surah Al-Fatah ayat 18. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang mukmin ketika mereka berbai'ah, berjanji setia kepada kamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balas kepada mereka kemenangan yang dekat waktunya. Allah menjanjikan kemenangan akan berlaku. Tak tahu bila kemenangan akan berlaku. Sabit di dalam hadisnya yang sahih bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah. Nabi kata, tidak masuk neraka seorang pun orang yang telah berbai'ah di bawah pokok. Nabi kata, bermakna 1000 lebih yang berbai'ah ini ahli syurga. Nabi jamin masuk syurga orang ni. Jaminan daripada Allah Ta'ala, ini bukan sembarangan. Jumlah mereka lebih daripada 1400 orang sahabat radhiyallahu anhum, dikenali dengan mereka yang berbai'ah di bawah pokok di Hudaybiyah. Mereka ni radhiyallahu anhum yang Allah Ta'ala jamin syurga. Kalau mereka buat dosa, mereka buat salah, diampun oleh Allah Ta'ala. Yang sebab itu tak boleh mengkafirkan sahabat-sahabat, tak boleh merendah-rendahkan mereka, walaupun ada kalangan mereka yang buat maksiat, yang buat dosa, tetapi tak boleh merendahkan mereka, kerana mereka redha oleh Allah Ta'ala. Mereka yang pertama mendukung Islam, dosa-dosa mereka diampun oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dimeterikan atau dimeteraikan perdamaian Hudaybiyah. Orang-orang musyrikin menerima berita itu dengan rasa cemas dan keadaan menjadi bertambah tegang bila mereka dengar Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat nak serang Mekah. Mereka rasa takut. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menghantar Suhail bin Amr, seorang perunding yang bijak di kalangan mereka. Suhail bin Amr ni masa tu dia kafir. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya ni belum dia Islam lagi. Dia seorang yang bijak. Untuk memeterikan perdamaian dengan meminta Suhail mengemukakan syarat kepada Rasulullah SAW supaya jangan masuk Mekah pada tahun ini, supaya tidak tersia berita bahawa mereka masuk secara kekerasan. Takut malu Allah. Bila orang nak Nabi dengan sahabat-sahabat masuk Mekah, malu dah. Dia tak banyak nak lawan Muhammad ni. Dia suruh Suhail bin Amr pergi berunding dengan Nabi, minta berunding, tak usah masuk Mekah tahun ni, masuk tahun depan. Nabi dah pakai ihram dah dengan sahabat-sahabat dia. Apabila Rasulullah SAW melihat Suhail yang datang, ia bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya dimudahkan kepada kamu perkara yang menjadi masalah kepada kamu, kata Nabi. Bila Nabi tengok Suhail mari, Nabi kata, Allah Ta'ala akan memudahkan kita. Nabi dah lihat firasatnya, ini nak berunding sungguh. Nabi diberi ketajaman akal. Maka termeterilah perjanjian Hudaybiyah, termeterai perjanjian Hudaybiyah yang terkena itu dengan mengemukakan perkara-perkara berikut. Ini syarat perjanjian. Yang pertama, Rasulullah SAW hendaklah pulang dan tidak masuk Mekah pada tahun ini. Apabila tiba tahun hadapan, mereka dibenarkan masuk ke Mekah.
dengan syarat membawa senjata orang musafir, iaitu pedang bersama sarung sahaja, dan tidak ada halangan kepada mereka lagi. Ini syarat yang pertama. Boleh masuk Mekah tahun depan. Tahun ni tak boleh. Nabi dah pakai ihram dah ni, sahabat-sahabat dia ni. Nabi terima. Tulis Nabi kata. Yang kedua, genjatan senjata yang ini tidak boleh berperang oleh kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. 10 tahun tak boleh perang antara satu sama lain. Ketiga, sesiapa yang ingin mengadakan ikatan perjanjian dengan Muhammad, bolehlah ia melakukannya. Dan sesiapa yang mahu mengadakan ikatan perjanjian dengan Quraisy, bolehlah ia mengadakannya. Dan dianggap mana-mana yang bergabung dengan mana-mana pihak daripada dua pihak ini dianggap ia satu juzuk daripadanya, dan mana-mana pencerobohan yang dihadapi oleh mana-mana mereka yang ada dalam hubungan itu dianggap menceroboh ke atas pihak yang berkenaan. Mana-mana puak boleh bergabung dengan Nabi atau bergabung dengan orang kafir Mekah. Tak boleh serang menyerang antara satu sama lain dalam masa 10 tahun. Tak boleh perang. Mana-mana pihak serang pihak yang lain, dia anggap melanggar perjanjian. Perjanjian Hudaibiyah. Yang keempat, sesiapa di kalangan Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, hendaklah dihantar pulang. Mana-mana orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah tanpa izin keluarga dia, kena hantar balik Mekah mula. Dan mana-mana orang dari pihak Muhammad yang melarikan diri kepada pihak Quraisy, tidak dikembalikan kepadanya. Mana-mana orang Islam yang lari balik ke Mekah, tak boleh hantar balik. Hak Nabi kena hantar balik. Hak orang Islam, masuk Islam di Mekah, pergi ke Madinah, kena hantar balik Mekah mula. Orang Mekah yang pergi ke Madinah, lari balik Mekah, tak boleh hantar balik. Nabi kata tulis. Orang ni orang tak faham ni. Orang tak faham ni macam berat sebelah je. Tapi Nabi tajam kepahamannya. Maknanya orang Islam yang masuk Islam di Mekah pergi ke Madinah atau balik. Tak apa lagi balik Mekah mula, dia berdakwah di Mekah. Orang duduk Madinah, dia lari ke Mekah, dia murtad. Keluar dari Islam, balik Mekah, bayar barit, awak habis berah duduk Madinah. Awak pun dia. Ni orang tak faham ni. Nabi terima. Orang tengok, ni macam berat sebelah perjanjian ni. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diminta supaya menulis perjanjian itu. Disuruh Sayyidina Ali tulis perjanjian. Lalu disebut kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib bin Amr menyahut, adapun perkataan Ar-Rahman, kami tidak tahu apalah ia, kata dia. Tak pernah dengar perkataan Ar-Rahman ni, kata Suhaib bin Amr. Tulislah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tulis itu saja Bismillahirrahmanirrahim. SAW menyuruh Ali menulis perkataan itu. Tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Ar-Rahmanirrahim. Tulis. Kemudian menyebut kepadanya supaya ditulis, inilah perkara yang telah dia setujui untuk berdamaian oleh Muhammad Rasulullah. Suhaib pun berkata, kalaulah kami tahu bahawa kamu Rasulullah, nescaya tidaklah kami menghalangmu untuk mengunjungi Baitullah. Kami tak akumu ni Rasulullah. Hal sebut Rasulullah, kami tak halang masuk Mekah ni, kami tak percaya mu ni Rasulullah. Tak apa tulis Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah lah. Dia tidaklah kami memerangimu, tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Itulah namamu, nama ayahmu. SAW bersabda, sesungguhnya aku sebenarnya ialah Rasulullah, walaupun kamu membohonginya, kata Nabi. Tak apalah, mudah percaya aku tetap Rasulullah. Tak tulis, tak apalah. Rasulullah SAW menyuruh Ali menulis perkataan Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah Ali. Tulis.
dan memadamkan perkataan Rasulullah. Tulis Rasulullah. Wabah mula, buang Rasulullah tu. Tetapi Ali enggan memadamnya. Ali tak berpadam. Nabi kata padang tu apa tu? Rasulullah tu. Nabi tak. Sayyidina Ali tak berpadam. Wadak tahu je. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Kat mana perkataan tu? Nabi tunduk. Nabi pun buang dengan tangan dia sendiri. Setelah selesai menulis surat perjanjian dan dimeterikanlah perdamaian, tiba-tiba kabilah Khuza'ah mengisytiharkan masuk di sebelah pihak Rasulullah SAW. Kabilah Khuza'ah kata dia bernaung di bawah Nabi. Dia bukan Islam lagi ni. Sebenarnya mereka sejak dahulu lagi menjadi golongan yang setia dengan keluarga Rasulullah SAW, baik anak beranak Nabi, yang terdiri daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun Bani Bakar menyertai Quraisy. Bani Bakar menaung di bawah Quraisy. Menerima perdamaian dengan perasaan yang berat. Sesiapa yang membaca perkara yang tersurat dalam perjanjian ini sangat terhina. Berasa hina perjanjian ni. Dah pakai ihram, dah tiba-tiba tulis tak boleh masuk tahun ni, masuk tahun depan. Turun pula ayat Quran, tak boleh buat pakai ihram, malaikat kena sembelih. Sembelih huta. Sembelih kambing baru boleh buat. Kena tahalul, tak boleh masuk gitu. Kena hukum pula. Tetapi apa yang tersirat di dalamnya memberi kemenangan yang besar di pihak Islam dan penganutnya. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui perkara yang tersirat. Ramai orang yang hampir punah kerana tidak tahan menghadapi ujian ini. Kerana nak marah janji yang berat sebelah ni, banyak orang yang nak jadi punah, nak marah. Nabi suruh sembelih dan nak sembelih mendatang. Nak marah. Oleh itu para sahabat radhiyallahu anhum melahirkan rasa tidak puas hati kerana mereka baru sahaja berbai'ah untuk berperang. Baru aja bai'ah nak pergi perang, tiba-tiba berhenti pula. Macam mana ni? Berdamai. Nak marahlah. Tidak mundur dan untuk mati, berjanji mati syahid. Umar bin Khattab, seorang yang suka betul terang, dengan segera menemui Abu Bakar yang paling hampir dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, tidakkah dia Rasulullah? Saya dah bertanya Abu Bakar, Rasulullah, dia Rasulullah. Abu Bakar menjawab, ya. Umar bertanya, tidakkah kita ini orang Islam? Abu Bakar kata, ya. Abu Bakar menjawab, ya. Umar berkata, kalau begitu mengapa kita menerima cara yang hina ini? Kata Sayyidina Umar. Abu Bakar menegahkan, wahai Umar, ikut sajalah perintahnya, dan aku tetap percaya bahawa dia adalah Rasulullah. Kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa Nabi buat kita kena percayalah, ya Umar. Kemudian Umar menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, tanya pada Nabi tu. Sayyidina Umar tak puas hati. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau Rasulullah? Tanya Nabi, engkau ni Rasulullah tak? Sallallahu alaihi wasallam, ya. Umar bertanya, tidakkah kita ini orang Islam? Sallallahu alaihi wasallam, ya. Umar berkata, kalau engkau begitu, kalau begitu mengapa kita memberi peluang untuk menghina agama kita? Kata Sayyidina Umar. Sallallahu alaihi wasallam, aku ialah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak sekali-kali menyalahi perintahnya dan aku tidak akan disia-siakan, kata Nabi. Umar radhiyallahu anhu menceritakan perkara ini. Aku sentiasa bersedekah, berpuasa, bersemayam dan mendekat dan memerdekakan hamba kerana terasa membantah perjanjian Hudaibiyah. Kata Sayyidina Umar, aku takut aku dosa. Takut dosa lawan Nabi ni, kerana kita tanya Nabi ni, aku semayang, aku sedekah, aku merdekakan hamba, nak balas, nak tebuh, takut aku berdosa. Peristiwa Abu Jandal, wallahu alam.